Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep Melayu di Malaysia. Orang Indonesia mulai menyoroti konsep Melayu Malaysia karena dampaknya sampai ke Indonesia. Profesor Malaysia berusaha mengekspor konsep ini dengan slogan serumpun, konsep ala Melayu dan sebagainya. Tentu saja orang Indonesia menolak. Nah, di Malaysia sendiri konsep Melayu mengundang masalah. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Tanah Melayu, Sabah Sarawak bukan tanah Melayu. Sabah Sarawak adalah tanah orang Sarawak, tanah orang Sabah. Semenanjung Malaysia ada tanah orang Malaysia. Sebab apa? Saya kata, kita bukan tanah orang Melayu, kita tanah orang Sarawak. Sarawak ini terdiri daripada pelbagai bangsa, pelbagai agama. Kita tak boleh klaim ini tanah Melayu, tanah Iban, tanah Cina, tanah India, tak boleh. Ini tanah rakyat Malaysia. Selagi mana kita pegang IC, kita boleh beli geran, maka ini adalah tanah kita. Kalau kita mula diskriminasikan bangsa, kalau kita kena serang, kita bukan Melayu yang mempertahankan kita tau. Kita kena panggil Cina, India, Iban, Bidayuh, Kalazan, Kenyah. Semua kena tolong pertahankan. Masa tu baru kita cakap, masihlah kita bersatu jadi rakyat Malaysia. Masa tu baru nak cerita pasal Malaysia, Melayu je lah pergi. Tapi kita macam tu. Ini tanah rakyat Malaysia. Jangan kita diskriminasikan kaum. Ya, kita ada hak. Melayu ada hak, Cina ada hak, India ada hak. Semua ada hak masing-masing. Tetapi jangan kerana hak itu kita menindas hak dan keperluan orang lain, bangsa lain. Sampai anak Cina takut nak pergi sekolah, anak India takut nak pergi sekolah hanya kerana dia berbangsa lain. Manusia tak pernah minta Tuhan lahir jadi Cina, jadi India, jadi Melayu tau. Dia dilahirkan Tuhan tu jadikan demikian. Nasib baik kita dilahirkan jadi orang Melayu. Bagaimana kalau kita dilahirkan di kalangan kaum Cina, kaum India? Kita nak kata apa masa tu? Nak nyalahkan Tuhan? Sebab itu Al-Quran sebut bahawa kita ni Tuhan jadikan kita berkaum-kaum. Atas tujuan apa? Lita'arafu, untuk kita berkenalan di antara sama. Tujuan apa berkenalan? Kita ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. Kita ada kelebihan, ada kekurangan kita masing-masing. Kita gunakan kelebihan dan kekurangan tersebut untuk advantage kita, untuk keperluan kita, untuk diri kita sendiri. Okey, panjang cerita kita dalam hal tu. Tu saya marah sangat. Bila kata-kata ini tanah Melayu, ini bukan tanah Melayu, ini tanah Malaysia. Cerita tanah Melayu tu dah habis bila merdeka. Dia kata, dia orang pendatang. Itu pendatang. Nenek saya datang daripada China, betul. Atuk moyang saya datang daripada China, betul. Tapi bila moyang saya datang ke Malaysia, the moment dua generasi kedua, generasi kita, generasi keempat, kita orang dah tak boleh balik China. Walaupun saya ada lagi saudara dekat China, tapi saya tak boleh balik ke China lagi. Yalah, bapak saya Melayu, mak saya Cina. So what? So what? Akhirnya saya percaya 100 years from now, 50, kalau Malaysia ni masih wujud 100-200 tahun, mungkin kita tak ada bangsa lagi dah. Siapa boleh mengaku dia pure Melayu? Pure Melayu datang daripada Riau. Siapa datang daripada Jawa bukan Melayu. Siapa mamak dekat Penang tu, yang muka mamak tu, Mahathir tu bukan Melayu. Bapak dia naik kapal daripada India. Tapi adakah kerana bapak dia naik kapal daripada India kita kata, kau bukan Melayu? Tak. Dia tetap bangsa dia, kita kata kau beragama Islam, kita recognize IC kau Melayu, tetapi kita tak gunakan bangsa dia untuk kita nak menindas dia. Kita ambil manusia atas dasar kapasiti dia sebagai manusia. Kalau buat salah, dia manusia dia salah, bukan Cina yang buat salah. Manusia buat salah. Apa Melayu tak ada buat salah? Menipu, apa Melayu tak pernah menipu? Kan? Apa Melayu, Cina tak ada yang baik? Cina ada baik, Melayu ada baik, India ada baik, Iban ada baik, Kadazan ada baik. Tapi Melayu juga ada jahat. Cina pun ada jahat, India pun ada jahat. Dia bukan bangsa dia, tetapi sifat manusiawi itu. Sebab itu yang penting kita belajar adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Bukan kita memelayukan manusia. Itu masalahnya. Pendidikan politik kita adalah memelayukan orang Malaysia. Itu masalah. Kau India, okey, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau jadi Melayu. Salah. Kau Cina, kau masuk Islam, kau tetap Cina. Agama kau je bertukar, bangsa kau tidak bertukar. Itu masalah kita bila kita memelayukan rakyat kita. Kita memelayukan rakyat kita, bukan memelayukan rakyat kita. Kita memanusiakan rakyat kita. Bila kita memanusiakan rakyat kita, baru kita faham bahawa anak Cina, anak Melayu, anak Iban, anak India, anak Kadazan, semuanya adalah anak kita. Yang ditindas itu, kalau dia pegang IC Malaysia, maka dia adalah anak kita, regardless of bangsa, regardless of agama. Itulah guys persoalan konsep Melayu di Malaysia yang jadi masalah hingga kini. Konsep itu jelas amat diskriminatif. Semua orang seolah bisa disebut Melayu asalkan beragama Islam.
Cara seperti ini bukanlah praktek yang beradab dalam negara demokrasi modern. Akibatnya di Malaysia politik perkauman malah semakin mengental. Pertarungan politik dalam pilihan raya pun selalu diwarnai politik perkauman. Berikutnya mari kita simak pandangan Profesor dari Sarawak. Aman damai, kami di Sarawak memang duduk hidup aman damai. Saya selalu sama bergurau secara serius. Saya kata masalah hubungan etnik itu masalah orang Melaya. Orang Melaya yang bermasalah. Melayu, Cina, India selalu quote-unquote bergaduh, berebut, tak mau berkongsi. Itu masalah. Ya, kalau kita buka surat khabar lama-lama, apa cerita? Cerita contestation between Malay, Chinese and Indian about barang-barang Malaysia yang perlu dikongsikan tadi. Jadi saya selalu mengatakan, ialah kalau anda bermasalah, selesaikan masalah anda, jangan ganggu kita yang aman damai. Leave your problem in Malaya, jangan bawa ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak memang aman damai karena negeri itu tadi adalah negeri yang memang multi etnik. Di Sarawak 45% penduduk Sarawak orang Dayak, 85% orang Dayak itu Kristian. Some of you call them enemies, tak apalah, enemies lah. Ya, kita tak peduli bagaimana apa label orang gunakan, tapi kita kepercayaan asal kita kata. 44%, Melayu 21%, Melanau 6%, Cina lebih kurang 26-27%. So jadi memang wilayah Sarawak multi etnik dan memang hidup aman damai sejak zaman Bruk, sebelum Bruk, pada zaman Bruk, selepas itu juga. Dan masalah tadi memang masalah datang daripada seberang laut Cina Selatan yang tidak mau melihat keperbagaian, mau keseragaman. Jadi itu masalahnya. Jadi kalau hidup satu Malaysia aman damai itu tadi, saya rasa Sabah Sarawak menjadi satu contoh yang boleh dipelajari lah oleh orang Melayu, orang Cina, orang India daripada Semenanjung tadi. So jadi itu tempat yang bagus tadi. So jadi itu saja komen untuk minta anda bangkit bincang bagaimana aman damai boleh di. Tapi apapun ia berkait dengan perkongsian the wealth of the nation yang tidak begitu aman. Kita lihat bila bercakap tentang public sector, China menuntut. China kata tak cukup penglibatan mereka dalam situ. Memang ada asas. Tapi kita kena buka dan melihat lebih besar lagi. Bukan saja public sector yang perlu distrukturkan semula, private sector juga, supaya imbang. Kerana dua sektor itu tadi penguasaan dia tidak imbang. Kita tak boleh imbangkan public sector saja, tetapi private sector kita biarkan. Kenapa? Kerana kita menganggapkan bahawa private company itu hak pribadi. Tak boleh. Kerana orang yang berjaya di private sector itu tadi, dia berjaya kerana dasar kerajaan tujuh. Begitulah guys, kehidupan di Sabah Sarawak memang lebih mirip Indonesia ketimbang Semenanjung Malaya. Di Sabah dan Sarawak terjadi perpaduan antara suku atau kaum. Kehidupan mereka relatif rukun damai. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Semenanjung. Di sana setiap hari selalu bergaduh urusan kaum. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.